Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. Ikhwan kaum mu'takifin dan ahli imarah masjid yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini seperti mana yang kita sedia tahu, kita diberi peluang oleh Allah supaya mari bersama-sama berada di satu malam untuk pembukaan masjid baru di kawasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita dan pahala orang-orang yang mengadakan masjid ini, orang-orang yang usaha sebelum pada ini, orang yang bertungkus lumus untuk nak merancang membina sebuah masjid, pewakaf tanah, pekerja-pekerja, orang yang duduk pelaksanaan, duduk tita, duduk menguruh, dan orang yang bantu berusaha sikit banyak untuk dia mendirikan sebuah masjid yang kita sama-sama mai duduk solat kali pertama, kata Ustaz Maknya pada malam ini. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhawat yang dirahmati Allah, memang kerja imarah masjid ini, innama ya'muru masajid Allah, imarah masjid dalam arti kata kita mendirikan masjid serta kita tunai hak-hak masjid, risalah masjid yang sama-sama kita tahu bukan sekadar kata semaya saja tak, tetapi dengan terbinanya masjid maka berarti terbinanya sebuah institusi, satu ongkon dalam cumcun. Ongkon ini yang boleh duduk mengatur sebuah masyarakat. Masjid dalam Islam dia lagu tu lah. Risalah Islam, risalah masjid dalam Islam
adalah suatu risalah yang sangat tinggi, yang orang panggil suatu model hak Allah Subhanahu wa taala mari duduk suruh hamba-hamba dia tu buat melalui model yang dibuat oleh Allah sendiri, yang tidak perlu kepada manusia duduk wicai, duduk buat pengajian, duduk belajar long tu dalam masalah nak membina sebuah masyarakat ni dah. Tak ada dah. Al-Islam dia suruh maju masyarakat, bukan dia suruh maju masyarakat saja, tetapi dia wari cara rubah kecekam untuk nak maju masyarakat tu lagu mana, di antaranya melalui masjid. Masjid adalah suatu alat kerangmu. Nah, dia panggil kalau bahasa Thai tu kan, ikut kita nak katalah kolekai kerangmu. Nah, untuk nak maju masyarakat. Itu daripada masjid. Sebab itu kita dah tahu dalam sejarah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil berat tentang peranan masjid, membina masjid. Nah, membina masjid daripada sejarah dulu-dulu pun daripada masjid lah keluarnya rijal, keluarnya orang-orang yang banyak berilmu, keluarnya universiti, keluarnya orang-orang yang orang panggil hijau dalam dakwah. Semuanya itu melalui masjid. Melalui masjid. Jami'ah tu hak dulu. Al-jami' lepas tu dia jadi jami'ah. Jami' maknanya masjid pusat. Daripada masjid pusat itulah berlakunya jami'ah apa dia, universiti dan sebagainya. Jadi daripada dulu lagi risalah masjid adalah risalah yang tinggi, risalah yang mulia. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada manusia ini, terutama kepada orang Muslim, satu cara untuk nak patana cumcun, nak akak tarah masjid, nak akak tarah apa dia masyarakat, dengan menggunakan masjid menjadi cut sunklang, menjadi pusat. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita duk dengar istilah-istilah apa dia patana chumchon, โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง lagu mana hak ni hak dalam Islam mai duduk atur mai dah. Islam duduk atur lagu ni lah, dan jalan inilah jalan yang telah pun mereka lalui orang-orang ulama pada masa dulu, as-salihin, as-syuhada dan al-ulama duduk lalu kok ni ya. Dia mau lalu dan dia mau berjaya dah. Nah, dia mau duduk berjaya lama-lama dah. Jadi betapa perlunya kita sekarang learning, orang panggil mari duduk belajar supaya nak ambil masjid ini, supaya orang panggil dia memberi satu tugas fungsi, beri botbat, nah nanti kepada masjid ini untuk nak cetak generasi-generasi yang selepas pada kita, terutamanya bina masyarakat menjadi lebih maju dengan menggunakan masjid. Jadi alhamdulillah, sebenarnya tajuk yang di-iklan dalam poster tu, dia ada hubungnya dengan masjid di Turki tu. Di Hagia Sophia. Nah, saya sengaja pilih Hagia Sophia tu kerana nak ambil roh Hagia Sophia tu. Mari kita boleh mari duduk mikir bersama, kata di sebelah sana, di kawasan di Turki itu, mereka orang panggil menghadapi suatu perancangan daripada musuh-musuh Islam. Nah, untuk gapo dia panggil pertarungan simbolik, songkram chen sanjalak.
Bukan Hagia Sophia tu saja. Nah, di Turki hak baru-baru ni hak duduk geger sute dunia Hagia Sophia tu. Nah, apa dia? Daripada dulunya takut mukadimah hak kita tak biasa dengar Hagia Sophia tu. Dia gereja. Nah, Hagia Sophia ni gereja hak Kristian. Nah, pada masa dulu lagi, masa belum daripada Nabi beranak lagi. Nah, di Turki hot learning tu. Hagia Sophia dibina untuk menjadi pusat kepada gereja Kristian Ortodok pada masa tu, sebelum daripada kebangkitan ataupun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 40-50 tahun. Sebelum daripada Nabi beranak 40-50 tahun, dia telah pun membina sebuah apa dia gereja besar yang merupakan gereja yang terbesar pada masa itu, yang merupakan lambang kepada tamadun Byzantine. Nah, tamadun Anacak, orang panggil Arayat Ham Byzantine yang pada masa dulu, yang kita duduk dengar Rom, gapo dia guli batir Rom tu situ dah. Nah, Rom tu memang di Istanbul lah ni dah, di Turki lah ni. Konstantinopel. Nah, Arab dia panggil Konstantinia. Rom tak one off tu adalah memang bertepatan pada di Turki, di Istanbul sekarang lah ni. Cuma dia kalah tukar daripada Konstantinopel kepada Istanbul. Nah, pada Istanbul. Sejarah panjang. Kita tak dengar sejarah banyak. Nah, tapi kita nak ambil pengajaran kenapakah baru-baru ni tu dunia seolah-olahnya pakak mari duduk beri satu tumpuan kepada Turki, sama ada pihak yang sokong ataupun pihak yang menentang. Hak menentang pun hebat juga. Hak menentang, hak tak sewi Turki tukar apa dia pipitapan ataupun gapo dia panggil pipitapan ni, Allah Rabbi, museum. Nah, museum. Daripada museum nak tukar jadi masjid ni, jadi dua blok. Timur dua blok yang jelas. Satu balik sokong, gembira, mujur, takbir, tahmid, bersyukur dengan kegemilangan Islam yang dia mau duduk kata. Nah, itu satu puak, satu kai dia panggil. Yang mana sebelum pada ini umat Islam duduk tunduk, orang panggil kalah, lemah, dihina. Nah, sebelum pada ini. Tetapi dengan orang panggil iklannya Turki Hagia Sophia menjadi masjid, adalah menjadi satu lambang bagi umat Islam ni boleh bengok orang panggil. Boleh celak mata. Tengok cerna cuta dia panggil. Nah, boleh orang panggil kemenangan yang siapa kau boleh mengenangkan kita kepada kemenangan pada masa-masa dulu. Jadi siapa tangguh tu dia mau ambil sejarah. Nah, tapi satu kai lagi, satu grup lagi kata tak lagi. Nah, apa dia Turki ni adalah orang panggil negeri yang nak bangkit, nak perang, bengis, takabur, suka untuk nak bangkit. Orang panggil tajuk-tajuk yang boleh memecah belahkan di antara orang-orang agama, terutama agama Islam dengan Kristian Ortodok dulu. Jadi apa? Kenapa boleh dunia barat, EU, orang panggil negara-negara Eropah, Persatuan Negara Eropah, siapa ke Amerika sendiri, siapa ke Rusia Komunis, siapa ke setengah-setengah negeri Islam, mari duk wi bantahan kepada Turki, kata tak usah duduk buatlah, tak usah duduk pindahlah apa dia Hagia Sophia kepada masjid, belah dia duduk jadi museum, belah dia duduk jadi pipitapan lagu tu lah. Kerana apa? Mereka bukan duduk saya kepada nama Hagia Sophia tu, tetapi
hak jadi persaingannya ialah sanyalat. Kita bahas sanyalat syiar, lambang kemegahan dan lambang kemenangan. Hak tu hak dia merasakan Allah. Terdia kerana dengan tukarnya Hagia Sophia kepada masjid, jadi orang panggil suatu kemenangan bagi umat Islam. Yang sangat besar dan boleh mengembalikan orang panggil jadi satu cuk untuk nak mengingatkan umat Islam ni kepada sejarah kegemilangan yang silam. Sejarah Kuam Rung Road naik adi. Jadi musuh-musuh Islam tak sewi umat Islam ni teringat kepada kegemilangan pada masa dulu. Dia tak se. Pemimpin-pemimpin Islam yang termasyhur, dia usaha untuk nak menjatuhkan nama pemimpin Islam. Bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Kita tengok pracacat ni, satu-satu ummah ni, ummah Islam hak tak ada wira burun, tak ada wira, tak ada praik, tak ada learning, tak ada. Siapa lah ni hak jadi pemimpin Islam yang agak menonjol sekali? Tak ada. Berada seorang orang panggil pakak hentam, pakak kata, pakak tuduh, pakak orang panggil duduk lontar dengan kata-kata yang huduh. Siapa kau? Orang tu jadi cemar. Pakak gitu jadi cemar pribadi je. Dia panggil gapo? Thamlaiความน่าเชื่อถือของผู้นำ. Ini penting. Mula daripada Nabi lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang tak berjaya dalam dakwah. Tengok. Siapakah isteri dia tu pun orang panggil zina, na'udzubillah. Learning. Kok dalam jalan apa ada dah. Ayat Aisyah radhiyallahu anha tu berzina pada masa Rasulullah hidup lagi. Nabi Muhammad adalah tak berjaya dalam dakwah. Kenapa? Sebab kalau berjaya, nak berjaya lagu mana? Lepas pada Nabi Muhammad mati, tak ada siapa 8 je, 10 je. Pengikut dia, hak dia duduk asuh, hak dia duduk ajar, hak dia duduk bela, tarbiyah. Jadi kafir habis, murtad habis. Na'udzubillah. Nak berjaya lagu mana Nabi Muhammad? Tengok cara musuh-musuh Islam nak orang panggil nak apa dia memusnah ataupun menghancurkan Islam melalui lagu mana? Melalui sairai punam Islam, sairai pemimpin-pemimpin Islam daripada Nabi Muhammad lagi. Ada isteri curang, ada sahabat-sahabat yang murtad. Lagu mana sahabat murtad? Sahabat 100,000 orang lebih murtad habis lepas pada Nabi mati. Hak ni ada musuh-musuh Islam yang duduk boyak. Padahal tak lah. Tapi sejarah hak ni tu makin hari makin hangat. Sejarah ini ada sejarah, ada buku, ada kitab duduk tulis semua ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari mai duduk duduk mengajar kepada anak cucu kita krok saihu, wayak kata sejarah sahabat Nabi itu adalah orang yang murtad. Apabila sejarah Nabi sahabat Nabi itu murtad, maka berarti sekaligus mereka sedang menuduh kata Nabi Muhammad itu tak berjaya dalam dakwah. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya tak. Nabi adalah qudwah, Nabi adalah uswah, Nabi adalah contoh. Nabi adalah mereka yang berjaya dalam dakwah dengan menggunakan masa yang singkat, dengan menggunakan waktu ramal yang paling sedikit. Masa tak sampai 23 tahun berjaya. Hak tu hak sebenarnya. Tapi ada juga mereka usaha nak memusnah, orang panggil tamlai kuam na ciri hak Nabi. Ada. Lepas tu waktu sejarah Abu Bakar, Umar, Usman, gapo macam-macam sahabat-sahabat orang mengarut habis.
Kalau siapa-siapa wairun duduk baca dalam Facebook lah ni, dia tahulah. Kata dalam negeri Thailand ni pun kita boleh baca dah. Anak cucu kita yang duduk cela, yang duduk maki kepada sahabat ridwanullah alaihim, na'udzubillah. Ada. Ada lah. Pemimpin Islam hak lepas pada tu pun lagu tu lah. Tak selamat daripada tuduhan mereka. Tak selamat. Marilah pemimpin hak pasal hak jaya lagu mana pun. Kalau masa dulu kita duduk dengan Hasan Al-Banna, kita duduk dengan Said Qutub, kita duduk dengan Al-Maududi, kita duduk dengan macam-macam hak orang panggil nakfunfu. Apabila jadi pemimpin yang masyhur, maka mereka akan menjadi satu sasaran penjia kongkan tamlai. Sebab apa? Tujuannya mereka usaha untuk nak menjatuhkan pribadi pemimpin Islam, maka dengan sekaligus orang tak ada soncai kepada Islam. Tu dia, orang tak soncai. Supaya dengan orang panggil pemimpin sekarang ni lah. Pemimpin sekarang ni. Jadi duduk tuduh orang panggil pemimpin Turki lah ni, apabila dia den kenma. Jadi duduk tuduh kata dia ni orang gila kuasa, orang apa lagi, orang diktator, orang pemecah belah, orang nak perang, orang dahga kepada peperangan dan sebagainya. Dalam masa ni tidak ada pemimpin yang dituduh oleh musuh Islam dan setengah-setengah orang-orang Islam lebih daripada pemimpin Turki lah ni. Bagi pengaruh atas saya lah, saya tengok tak ada. Tak ada. Jadi pemimpin Turki sekarang ni menjadi sasaran, jadi suatu orang panggil gapo, tempat untuk orang duduk nak tuduh dia. Macam-macam. Diktator. Puak-puak hak Pracara Patah ni kata diktator. Puak-puak diktator yang kata Pracara Patah. Puak-puak Islam sendiri. Orang-orang Islam hak faham Islam secara tidak sempurna, dia kata Turki ni ilmaniah ni apa? Sekularisme, sekular. Gapo sekular? Jadi tidak asing di antara agama dengan dunia. Dan tak ada kena-mengena dengan Islam. Dasar pemerintahan Turki adalah dasar sekular, bukan Islam. Jadi kita sokong buat apa? Tengok. Pemimpin dia duk pakai baju kot lagi saya suit. Tak ada janggut cukur misalnya. Dia duduk jabat salah dengan padri-padri, duduk jabat salah dengan kadang-kadang dengan orang betina, orang perempuan. Jadi dia membesar-besarkan kesilapan itu untuk nak wi umat-umat Islam ni tidak ada kebanggaan. Mai miความภูมิใจใน Islam ต่อความสำเร็จของ Islam. Ini hak besar. Sebab tu orang panggil baru-baru ni hak 10 awal Zulhijjah baru ni tu, setelah daripada Turki iklan kata Hagia Sophia menjadi suatu masjid. Jadi masjid, maka di situ orang panggil dunia pakak mari duduk marah, mari duduk menetai habis, mari duduk orang panggil duduk totan. Tapi lawan itu jadi reda sikit, alhamdulillah. Kerana Turki dia tetap berpendirian kata dalam mana pun ini adalah suatu urusan dalam media. Dia panggil pen panhap hai nai hak dia nak buat lagu mana ikut dia. Tu dia. Tapi roh hak di sini saya nak mari di sininya ambil pengajaran daripada Hagia Sophia, nak klik mai tempat kita ni. Kita orang panggil apa dia? Nak menggunakan power masjid dah. Nak guna power masjid ni untuk benar-benar menjala tugas dia sungguh. Tu เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้สถาบันมัสยิดกลายเป็นสถาบันเพื่อชุมชนสงฆ์itu hak kita kena main mikir, terutamanya kepada ahli-ahli imarah. Ahli imarah sendiri pun kita nak buat lagu mana, jadi kata naik anakot
อีก5 ปีข้างหน้าอีก10 ปีข้างหน้านี้kita menjadi satu setahapan imarah yang bukan semata-mata imarah masjid. Imarah masjid kita duduk buat dah. Alhamdulillah kita buat berapa puluh kali dah? Tak tahu. 97 kali dah bersaktih dengan jemaah-jemaah kita ni. Dalam jalan saja 97 kali imarah dah. Tapi imarah sikit lagi dalam masa 5 tahun ataupun 10 tahun lagi itu kita nak tukar imarah masjid kepada imarah cumcun kan. Bawa lagu mana? Imarah cumcun. Imarah masjid dalam kegiatan kicekam yang kita duduk buat ni, kita ambil amal peribadi yang kita buat rumah, kita mai buat di masjid. Tak itu kan? Tu ya. Nah, ada demo puasa, ada demo tak puasa kalau hari Khamis. Lepas tu mai semaya jemaah. Makan sekali, qiyam, istighfar, tadabbur, tilawah. Nah, apa lagi? Halaqah. Lepas tu pagi esok sembahyang subuh duha. Klik. Sikit lagi tak cukup. Tak cukup dengan kegiatan ini. Kerana kegiatan ini kita boleh buat rumah. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin. Kicauan percambuan hak kita dah dan hari. Cuma sebulan sekali kita nak menjadi pakat temu puak-puak kita tu, hak tu tak ada masalah lah. Tapi kumpul kita ni kan ruang tua hak kita ni we ada makna. Gapo kita boleh beri kepada masyarakat yang kita pergi turun kampung-kampung tu. Kita pergi imarah di kawasan mana-mana, kita boleh beri gapo kepada masyarakat itu. Kita tahu maklumat lagu mana kampung tu ada anak yatim berapa orang, ada orang miskin berapa orang, orang susah berapa orang, orang tak ada rumah. Masya-Allah lah ni train kasa pasal jenis wak rumah. Ban tiu asai. Masya-Allah. Kalau kita pergi duduk kaulek dalam satu kampung, kena ada orang hok pasal jenis tak ada rumah. Tak ada rumah. Allah, saya boleh puasa baru ni. Siapa hok dengan yo motor pergi di satu kawasan di kawasan Ampel Mayu. Di belakang jamiah tu sikit lah. Dalam tak sampai 10 kilo kita pergi. Kita tengok kepada satu nak kata seperti kampung tak, tapi jadi satu gapo dia panggil waris ya. Tanah ada dalam 10 rai lebih tanah dia. Lepas tu dia buat rumah anak beranak dia belakang situ. Dalam sekitar 10 buah rumah. 10 buah rumah kata ya rumah, tapi pok-pok kita kalau boleh cuba boleh kita tengoklah, bukan rumah. Sebuah rumah tu dia buat belanja 70 kok. Ada juga. Habis duit 70 kok stay rumah. Ambil kayu bulat-bulat buat. Lepas tu dia ambil sejeng ke apa semua buat. Tak sampai lagu tu dalam 10 buah rumah. Nah, alhamdulillah ya motor dah buat satu rumah, sebuah rumah baru ni dalam sekitar 60,000 70,000 boleh sebuah rumah. Tapi ada hak 10 hari tu duduk lagu tu lagi. Hak tu Kuam Pen Yu. Hak keluarga kita. Apabila kita gi jauh sikit lah, tubik sikit lah daripada tempat rumah kita ni, dalam 10 kilo, kita berasa kata tak suka kata ada orang yang susah teruk. Nah, masih ada lagi. Hak tu hak keduduk ke? Hak agama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
dalam sekitar 50 orang ada lah. Dalam sekitar 50 orang tu hak boleh baca Fatihah tak apa orang sekarang. Tak boleh baca Fatihah. 80%, 90% tak boleh baca Fatihah. Itu dia. Jadi sebelum pada ni balik pihak yang motor yang saya kata tak ada siapa kau bat bercacon pun tak ada. Bat bercacon pun tak ada. Kecek masa kita orang asal anak kita tapi tak ada bat bercacon. Tak ada mengaji apa dia. Jadi maksud saya ni dalam satu kampung tu dia kena ada yang hak susah lagu tu. Lepas tu lagu mana sekiranya kita buat melalui ahli imarah ini sebagai suatu apa dia panggil jadi satu kerangma untuk kita nak bekerja sungguh ruk. Pasal kerja untuk nak ruk bukan kata kita mari luar kampung pun duduk dalam masjid duduk baca Quran. Bukan tak sewi baca Quran, bukan tak sewi tahajud qiyamul lail, tetapi kita nak angkat taraf amalan kita ini we boleh bergerak etik kepada masyarakat. We boleh bergerak hai sim kapan. Amalan peribadi ni tak payah. Amalan peribadi tak payah. Nah, kita boleh buat secara yang panggil secara normal, secara pokatik di rumah. Lepas tu kita nak mari akid semangat sebulan sekali, hak tu tak ada masalah. Tapi jadi kita nak buat lagu mana pen kansang reng bandan cai daripada kita duduk berkumpul sebulan sekali, daripada kita berkumpul kepada suatu berkumpul tinggi palang yang ada tenaga. Tu nak buat lagu mana? Pada masa 10 tahun lebih dulu kita ingat tak apa dia ketua Presiden Muhammadiyah mari di Petani, Syekh Dr. apa dia Syamsuddin, saya tak ingat doktor dia buat cerita apa dia sejarah tertubuhnya Persatuan Muhammadiyah di Indonesia. Sekarang dah ni ada semacik, ada member lebih kurang 40-50 juta dia. Nah, Muhammadiyah. Pada 100 tahun dulu Ahmad Dahlan ni pada tahun sebelum Perang Dunia yang pertama lagi 1912 1913 itulah. Nah, tertubuhnya Persatuan Muhammadiyah. Dr. Syamsuddin kalau tak silap saya lah, dia buat cerita di Hotel CF, dia kata nak tertubuhnya Muhammadiyah dengan Ahmad Dahlan mengajar satu tafsir satu surah apa? Surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim siapa semua wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa dia minggu mula-mula dia baca surah tu tafsir. Minggu yang kedua baca surah tu tafsir. Selepas sebulan baca surah tu tafsir, baca tu tulah tafsir hak tulah. Habis sebulan, habis 2 bulan duk tafsir hak tu. Sampai kau anak murid banyak kata satu hari bapa tuan guru ataupun Syekh Ahmad Dahlan duduk ulang kali baca hak tu semua bulan-bulan. Kami cemuh dah, kami puas dah. Syekh Ahmad Dahlan kata kamu belum lagi menghayati beramal dengan surah ini. Tak beramal lagi. Sebab apabila tak beramal tak boleh nak lakah surah lain. Lagu mana beramal? Ni yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dua tu ya.
Bahawa dia main duk cetuh tu. Oh, kalau lagu tu kita belum lagi tunai hak ayat ini. Masalah pembelaan anak yatim dan orang panggil sara kepada orang-orang fakir miskin. Lalu tu Muhammadiyah, grup hak ngaji dia tu mula beri satu tumpuan secara serius untuk nak bantu anak yatim dan orang-orang miskin. Maka jadi Muhammadiyah sepanjang lalu duduk beri bantu pada kemiskinan. Jadi tempat kita, saya rasa selain daripada kita buat imarah dalam bentuk untuk nak mengangkat roh, mengangkat iman dan ta'aruf sesama kita, aktiviti kecekam yang kita kena buat bersama dengan imarah ialah masalah kecekam park sangkom, park Pracha Sangkom. Lagu mana tak tahu, berat tak tahu tak tahu. Berat ke tak? Jadi hak di hak di Kampung Mayu masa ni tu, hak di belakang jamiah dalam 10 kilo pergi kot. Dia panggil sungai Cobratan tu. Dengan masalah ni kita boleh kumpul mudah. Congtang untuk kita nak makan teh tu mudah sangat. Tak ada kena duduk madah gapo. Kita tak ada kena makan teh, tak ada kena duduk madah, tak ada kena buat nasi kabu. Macam Asy'ari buat poster so. Mari. Jadi sebulan baru ni saya dan ada comrong palah kok terubeng apa semua tu, dia lah bertukar lumuh kata dia nak buat rumah kepada orang keluarga 10 keluarga tu. Dalam bajet kita letak 170,000 buat rumah dia. Dalam masa sebulan buat poster, mari duit tak tahu mari ke mana, buat kong tun apa semua boleh 178,000. Boleh 178,000 kut. InsyaAllah tepat 20 ni nak diri dia. Ada purak mau mari nak buat dalam masa 40 hari tak siapa dia kata. Dalam masa sebulan lebih-lebih sudah 170,000. Nah, insya-Allah tepat 20 ni siapa luar boleh pergi. Hubung saja boleh kita tengok. Tu. Jadi apa yang kita mau, kita nak kepada menoleh kepada masyarakat, tengok kepada masyarakat di luar. Sekarang ni sudah tiba masa kitanya orang panggil apa, selain daripada kita duduk buat orang panggil berat amal peribadi kita menjadi kuat. Nah, tahajud kita, tilawah kita, amalan peribadi kita kuat, tapi nak minta kata amal peribadi kita ni nak mengalir masyarakat boleh tupai juga. Nak buat lagu mana tu? Tu. Sebab tu dalam Islam dia hadis punya banyak buku-buku hak boleh sang apa dia hai badikan sangkom. Khairun nas anfa'uhum linnas. Anfa'uhum. Nak buat lagu mana? Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak beri manfaat pada manusia yang lain. Nah, ahabbul a'mali ila Allah. Ahabbul a'mali ila Allah, sebaik-baik amalan di sisi Allah, sekasih-kasih amalan di sisi Allah, sururun. Atau hak besar sekali. Amalan hak Tuhan saya sekali ialah sururun tudkhiluhu ala kulli muslim. Ialah kebahagiaan kita boleh seorang muslim itu suka, gelak, ketawa, gembira. Amalan pasal itulah ialah amalan yang Tuhan saya sekali. Allah besar. Jadi daripada hadis ni Nabi tak ada ayat kata qiyamul lail baca Quran. Walaupun qiyamul lail baca Quran adalah amalan besar, amalan peribadi yang besar. Tapi dalam hadis ni tak. Sebab apa? Ada
ada orang panggil hadis-hadis lain lagi. Hak ni dia panggil kita kena capu hadis lah. Saya bukanlah nak maksud nak menafikan amalan satu amalan, mari nak berat amalan lain tak. Tapi kita nak capu hadis-hadis lain. Hadis yang mengatakan tidak beriman kepada aku manabi man bata syab'an, orang yang tidur pada waktu malam dalam keadaan dia tu kenyang, wajaruhu ja'a wa huwa ya'lam, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kata jiran tepi rumah dia tu lapar, tapi dia boleh tidur di rumah dia dalam keadaan yang segar, tidur sampai cerah, sampai pagi. Orang itu Nabi kata tidak beriman kepada aku lagi dengan iman yang sempurna. Jadi nak buat lagu mana? Tu jadi situ tu, walaupun dia tu rajin baca, rajin orang panggil qiyam, rajin amalan peribadi, semaya puasa tak habis, tetapi sekiranya dia tu tidak ไม่ให้ความสนใจกับความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านของชุมชน dia tu tidak beriman lagi. Kita nak ambil hadis-hadis lagu ni, mai duduk bakal pok kita ni. Nak buat lagu mana? Kita qiyam, kita mari siam, kita mari tadarus, kita mari baca Quran. Okey, tak ada apa. Tapi adakah pok-pok kita ni mi komun, ada maklumat di sekeliling pak kita ni, ada orang lapar lagi, ada orang pakai miskin lagi, ada anak-anak yatim lagi yang bulan depan dia tak tahu nak pergi lagu mana, ada anak-anak yatim yang terpaksa kena tinggal sekolah, tingrian kelangkan, tak boleh nak mengaji misalnya. Ada ke tak maklumat lagu tu? Kalau ada, maknanya tanggungjawab kita bersama. Tu hak ni tu dia panggil cukeng hak kita boleh buat hak ni. Kita boleh buat hak ni. Sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, walaupun dia tu duduk dakwah, Rasulullah duduk ihtimam kepada masalah akidah, masalah syirik, tauhid kepada Allah, tetapi waktu yang sama Rasulullah terkena, kata Rasulullah ni patana sangkom. Rasulullah ni haiความช่วยเหลือ kepada orang yang miskin, kepada orang tak ada suami, orang yang melarat, orang yang pakai miskin, terkena. Sampai ke Khadijah sendiri kan, mai duduk plop, mai duduk orang panggil apa dia, mai duduk daya Rasulullah kan. Rasulullah ada takut dia tengok Jibril tu. Khadijah mai duduk pelembut hati Nabi. Tuhan tak hina mu, Tuhan tak tinggal mu ya Rasul, ya Muhammad, ya Rasulullah, kerana mu ni adalah orang yang suka tolong orang susah. Tengok susah tolong adalah lambang pensanyalatของ Rasulullah, pensanyalatของNabi. Sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, dalam kesempatan ni kita nak buat lagu mana? Masjid daripada lokal, daripada orang panggil apa dia, dalam Tongtin, kita nak kait dengan Hagia Sophia saat ni. Nak kait dengan Hagia Sophia yang menjadi global, yang menjadi nanasyat. Yang mereka ini diduduk cemburu kepada Turki. Apa Turki? Turki lah ni dia bukan duduk menjurus kepada syirik. Nak buat masjid, dia ada buat masjid, tapi dia lebih menunjuk kepada hai ความช่วยเหลือ kepada orang yang susah di mana saja, gempa bombing, orang panggil gapo lagi, bencana-bencana alam di seluruh dunia. Turki di antara negeri yang pertama yang sapa pertolongan dan bantuan selain daripada negara-negara Arab. Dan dia gigi sungguh, ditolong sungguh. Lebanon baru ni dia pergi boleh kanan banyak, dia pergi di Lebanon, dia pergi tolong. Dia pergi seolah-olahnya pergi bui orang panggil apa? Cek plau. Dia gibui kepada orang Lebanon, cek plau, tulis apa saja yang munak.
Tulis angka yang kamu suka. No. Hai ceklah. Seolah-olah lagi tu. Negeri lain terutamanya Perancis, gi bukan gi nak tolong. Nah, gi nak ku pula dah, gi nak menyalahkan orang panggil nak tindah demo-demo. Nah, gi untuk nak dia kata dia tu jadi tuai tu Perancis, tapi Turki dah. Turki gi nak bantu kepada rakyat-rakyat di Lebanon seperti mana yang kita tahu. Dia usaha dan berlapang dada nak buat belaka. Gapo saja hak punah, hak runtuh, dia sanggup nak buat belaka. Itu di antara Turki. Dan bukan di Lebanon saja, negeri-negeri lain. Turki duduk tolong orang panggil gapo, orang hijrah, orang lari. Opayok learning tu hampir 5 juta orang. 5 juta orang daripada Syria saja ni 3 juta. Di Iraq pula dah, Afghanistan 1 juta lebih, 4 juta lebih, dekat dengan 5 juta. Turki duduk sara negeri orang luar 5 juta. Bukan biasa, lepas tu sara sungguh. Bukan sara lepas di tepi jalan ke apa semua dah. Nah, mari tempat duduk, buat banner tempat duduk yang molek, buat perkampungan, buat masjid, buat mengaji, sara, buat masjid, ambil anak-anak tu mengaji dan sebagainya. Nah, tu yang mana di Eropah sendiri pun tak mampu nak buat supaya Turki buat. Hak ni di antara Eropah ni takut di antara benda hak dia takut Turkinya pergi lepas orang-orang hak duduk jadi pelarian tu pergi lepas masuk dalam Eropah. Hak tu dia takut nak. Sebab tu dia janji dengan Turki. Dia janji puak EU ni, negeri-negeri EU, dia kata, "Hei Turki, mung saralah 4 juta orang ni. Mung sara, tak apa, kami puluh-puluh negeri ni nak duit kepada mu supaya mu tu tolong sara kepada orang pelarian 4 juta orang lebih." Dia berjanji, tapi pihak kerajaan Turki dia kata sapakah hari ni pun pihak-pihak negeri Eropah tidak biasa beri pertolongan kepada Turki walaupun 1 pound, walaupun 1 dolar. Tak ada beri sapakah hari ni. Janji. Tetapi dia nak ayat kata setelah daripada Turki beri bantuan insaniah kepada orang-orang luar tu, ternyatanya baru-baru ni kan jadi 2 berita besar lah. Hak bagi Turki yang kita boleh berasa mujur, boleh takbir, boleh bertahmid ni, satunya tukar Hagia Sophia kepada masjid. Yang keduanya Turki kata dia pergi berjumpa dengan orang panggil gedung gas dan minyak yang bernilai banyak, 2.2 2.2 trilion. Allah, trilion ni lagu mana? Pok kita biasa dengar ke tak trilion? 1 juta ni kosong nebute. Lepas pada kos 1 kosong nebute. Kalau trilion ni 12 hute. Kosong lepas pada 1 12 hute. Itu dia panggil trilion. Juta-juta lah. Nah, maknanya kalau kita belanja, saya nak tengok dalam surat dia tulis berapa nilai harga 1 trilion. Harga 1 trilion ni kita pakai duit sebanyak 1 juta dolar. Kalau 1 trilion dolar dah. Pakai 1 juta sehari, kita perlu nak habis duit 1 trilion kena guna masa 2000 tahun. Baru habis 1 juta sehari, 1 juta sehari. Minyak ataupun gas yang Turki diduduk temu baru ni bernilai 2.2 trilion. 2.2 lan dolar. Jadi ini adalah suatu orang panggil tak tahu masa lepas lagu mana. Dan Turki duduk ayat kata hak dia temung tu temung daripada hasil kajian dan penemuan orang dia 100%. Perahu dia, wisawak dia nak witiasak orang dia belaka, ambil daripada Parung sampai ke menjadi pucakan orang Turki 100% dengan guna Allah, perahu dan sebagainya. Tak ada kena guna orang lain dah.
Jadi tempat-tempat lain di negeri Arab tu temu minyak sungguh. Tapi temu minyak kena pakai orang lain mai gali. Supaya kita temu gapo, kita dak ada apa dia getah 100 rai kok mana. Kok betung kok jabat kok demo lain suruh demo belako. Suruh demo belako motong ke. Pergi sekali dia kata hujan. Itu mau pergi sekali dia kata hujan tak boleh. Getah kita demo lain motong. Boleh tak tahu apa kok ya sehari. Itu je kerana dia kata hujan semua. Lagu tu negeri Arab lagu tu minyak banyak tapi orang panggil semua tu diguna oleh orang-orang luar belaka. Tapi Turki tak. Jadi pada dua perkara ni adalah suatu perkara sebagai petanda kata orang panggil mendatangkan kebaikan kepada Islam dengan kita tahu kata keberkatan yang Allah SWT bagi kepada dia. Tu jadi insya-Allah pada malam ni tu saya sengaja untuk nak kait di antara kejadian apa yang berlaku di Hagia Sophia dengan masjid rumah kita ni. Kita nak kait lagu mana? Nak kait kata masjid ni siapa masuk nak lagi kata kita ni nak buat jadi satu setaban untuk benar-benar menjadi tipeng hak cumcon di tajing. Kita tak ada perlu kepada bantuan pada orang luar kan, pada orang panggil kerajaan nak tolong tak ada apa. Tapi kerana hak Islam beri kepada kita melalui masjid tu sudah mencukupi. Dalam bismillah. Raya bang ni pun saya duduk beri apa dia kai idea dah, dan alhamdulillah banyak kampung pakat nak buat. Mula daripada tahun pe. Saya bagi contoh gerbang bang ni. Kita tahu dak 3 wilayah ni secara ringkasnya kita guna duit lebih kurang 200 juta. 200 lahan baht untuk belanja beli lembu kambing untuk nak buat kurban. 200 lahan baht. Hak tu tuale khantam di situ. 200 juta ni ambil 1,500 buah masjid ya. 1,500 buah masjid ni pada tanding ya. Tapi kita ambil 3 wilayah. Kalau ambil 3 wilayah ni 1,500 masjid dan tiap-tiap masjid gerbang hanya 5 ekor dan tiap 5 ekor lembu, tiap-tiap ekor lembu tu harga 25,000. Pok tolong kit tu. Tu be 187 lahan baht. Mudah-mudah kata 200 juta. Hak tu 5 ekor, kalau 10 ekor maknanya 400 juta. Cepat konใน3 จังหวัด. Islam tidak mungkin Islam nak puak kita belanja sampai 400 juta patu habis dalam masa 4 hari 5 hari, tak mungkin. Islam kena ada hikmah yang lebih tinggi lagi. Hikmah lebih tinggi. Pen pai mai daiที่ Islam นี่จะ orang panggil gapo จะส่งเสริมให้เรานี่พลันใช้เงิน400 ล้านบาทใช้เงินแค่ 4-5 วันเพื่อมาแก่เพื่อบริโภค saya mikir saya tak lagi Islam kena ada jawab kena ada rahsia lepas pada tu gapo Islamซึ่งเราจะต้องตอบคำถาม kita kena ค้นหา kita kena tanya, kita kena buat satu wicai, tak ada kena jadi wicai dak lah. Pakak tanya, pakak mai mikir mesyuarat, kita nak jadi mikir kata 400 juta ataupun 300 juta ni nak guna bat yang je noi. Daripada 4 hari tu boleh guna 4 bulan boleh tak? Ataupun dalam 4 bulan boleh guna 8 bulan, ataupun kalau malah cukup setahun. เราใช้เงิน300 ล้าน 400 ล้านเพื่อประกันความมั่นคงทางอาหาร
ภายใน1 ปีอันนี้ว่าสักคุ้มแต่ถ้าใช้เวลาแค่4 วันไม่คุ้มtak pada dan ini adalah satu pembaziran. Saya berasa satu bazir lah. Kalau kita duk makan guna duit 300 juta dalam masa 4 hari 5 hari, เงียบไม่มีพลังอะไรเกิดขึ้นเลยtak ada dalam masyarakat, tak ada nampak putih. Tu kita nak buat lagu mana? Hak tu kena fak pada imarah belakang tu. Imarah masjid. Sikit lagi boleh jadi imarah masjid hak jalan tu sama ที่จะสร้างธนาคารเนื้อกุรบานได้ Orang pakai miskin mana, siapa nak, anak yatim mana, mari mabur di thanakan. Ni kita buat siapa masa kena lagi dalam cawak jalan ni nak buat bukan sekadar kata beli tu chair saja dah. Kita buat gapo? Hong yen lalu dah. Bakok lama dah, yatim TV lama dah, buat lama dah demo. Apa kita tak jiwa tu? Hong yen เพื่อที่จะประกันอาหารให้กับคนยากคนจนประกัน orang miskin boleh makan daging sepanjang setahun sebab ngopประมาณ 400-300 ล้านบาท hak tu hak gerbang. Lepas tu sebelum pada tu raya puasa berahประกันธนาคารข้าวสารkita ni 1.5 orang 1.500,000 dah 1,500,000 คน 3 จังหวัด maknanya 1.500,000 gatal. Oh, 1.500,000 gatal tak tahu banyak mana. Orang kita tak sesak. Ada beras, ada daging, tak ada masalah dah. Dah boleh ngandung. Tapi kita cai yang hak tu cepat ke zakat terah. Kalau zakat hak lain lagi ni innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah. Tengok, wa ataz zakah wa ilaludah. Ada hubung kait dengan imarah masjid. Lepas tu bukan wa ataz zakah walam yakhsha illallah. Takut orang duduk kata, orang duduk wican, orang duduk conti sampai ke radap lok. Dan orang duduk kata ke Turki kan buku Hagia Sophia kerana dia nak imarah masjid. Turki orang duduk kata ke dia tu kerana dia ada imarah masjid. Kalau dia buat sebelum badan ni tak ada orang duduk kata. Kalau dia duduk nak perakat Hagia Sophia pen bar, pen rong lau, pen rongan lau kerana ataupun pen pipitan pun kita biasa di banyak orang di Turki di Hagia Sophia. Tengok mak-mak Saleh duduk pakai kain baju dalam gitu yang masuk dalam Hagia Sophia. Tak apa. Padahal Hagia Sophia sebelum daripada jadi pipitan jadi masjid dah 500 tahun. Jadi masjid dah. Sebelum pada masjid tak apalah dia jadi gereja dekat dengan 900 tahun. Tapi setelah pada dia jadi gereja 900 tahun, jadi masjid 500 tahun. Lepas tu dia jadi pipitan, jadi museum 80 tahun. Nak tukar jadi masjid semula ni jadi geger kemat habis di dunia. Kenapa? Kerana innama ya'muru masajidallah. Konsep fungsi risalah parakit hak masjid tu tinggi dalam Islam. Jadi kita nak buat lagu mana? Jadi nak serah pada pak-pak kita lah insya-Allah. Apa dia untuk kita nak orang panggil memajukan risalah masjid yang bukan semata-mata tempat bersujud, qiyam, tilawah, tetapi nak mengalir. Nah, kebaikan kita nak jadi mengalir kepada masyarakat. Masyarakat tu boleh tupai pedah dengan tahajud kita. Boleh ambil pedah dengan muzakarah, dengan tilawah kita, dengan tadarus Quran kita. Nak buat lagu mana orang tepi sejid tu boleh tupai juga. Ni hak penting. Kerana amalan pribadi hak kita boleh buat. Amalan pribadi. Saya duk kecek sama dah. Kita boleh buat umrah tahun ni tak boleh buat umrah tak apa. Kita buat umrah banyak. Orang buat umrah sunat tak tahu apa 2 kali setahun pun ada orang pergi buat umrah. Nah, lepas tu sekali-sekali buat umrah sunat ni tanya sama berapa tak sah. 100 paling kurang.
100,000 untuk nak pergi buat umrah bulan puasa. Tapi jarang kita dengar orang beri wakaf 100,000 pada masjid. Jarang. Orang buat masjid sebuah dengan bantu dengan belanja dia dengan wakaf dia tu kau tengok ada dah berlaku dah dalam 3 cawak ni ada 2-3 orang dah saya dengar tahu. Tapi tak jadi orang panggil poketik lagi. Nah, 100,000 pun ada orang duduk wakaf sampai ke 100,000 200,000. Tapi tak banyak, tak serupa dengan pergi buat umrah sunat, pergi buat haji sunat dah. Kenapa? Kerana kita lebih utamakan amalan pribadi lebih daripada amalan dalam bentuk masyarakat. Nah, tu rasa itulah sekadar apa panggil apa dia risalah imarah pada malam ni, insya-Allah sebagai fakkan untuk diri saja sendiri juga terutamanya. Dan untuk kita nak buat tu kita perlu kepada buat wang pen. Nah, apa dia sepengasak nak buat lagu mana tu kita perlu kecek. Lepas tu orang panggil kelas yang peratam kena buat tu, saya rasa tak payah. Konkai kita ada, krema kita ada, sampaiakon kita ada, orang-orang kita ada belakang dah. Ladak po'o saja dah. Cuma kita nak yok nak patana yok ladap kan patana kita itu saja. Itu saja. Terima kasih kepada ikhwah semua dan kepada ahli imarah, ahli masjid. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati kita semua. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sampai sekarang kita mengkaji sebulan mari berikir supaya waktu panjang. Maka insyaAllah kita boleh sampai kita menghibur dan hati kita dan pikiran kita insyaAllah. Mari kita jadi lupa semua. InsyaAllah kita sekarang